Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk ruang berkaitan dengan garis lari dan garis renjang. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal dan menamakan garis lari dan garis renjang. Garis lari, garis lari mempunyai ciri-cirinya iaitu dia ada dua garis lurus bertentangan, mempunyai jarak yang sama, tidak bertemu dan tidak berselang. Di sini ada contoh, lihat petak ketinting ini. Jarak tegak antara dua garis yang dilukis sentiasa sama dan tidak berselang. Jadi kat sini kita tengok jarak tegak dia ialah yang anak panah warna merah ni. Ini adalah jarak tegak. Jadi bila kamu nak buat garis lari, jarak dia ni kena sama. Kita tengok sebagai ukuran yang ni sama. Contohnya kalau kita ukur 1 meter. Jadi setiap ni mestilah jarak dia 1 meter. Itu maksud dia garis lari. Ini ada contoh garis lari dalam kehidupan seharian. Dalam tengok sini ada rel kereta api yang pertama ni. Jadi jarak dia kena sama. Sebab kata sama ni nanti kereta api akan tergelincir lah. Ni jarak buku garis kamu. Ni lebih dekat dengan kamu lah. Setiap hari kamu nampak buku garis kamu yang garis 1 tu kan. Jarak dia semua sama. Dia punya lebar dia tu. Kemudian ni tangga. Jarak anak tangga pun sama. Kalau tak sama saja kamu mungkin akan tersungkuk lah. Sebab kamu sat panjang, sat pendek kan. Jadi dia akan jarak sama. Lagi contoh lagi yang terdekat. Kamu tengok macam kamu melari. Trek di padang tu. Jarak lorong-lorong tu kena sama. Okay, ni ada contoh garisan yang dilukis sebagai garis lari. Garis lari ni kamu boleh lukis secara melentang. Untuk contoh yang pertama ni. Ataupun menegak macam contoh yang kedua. Ataupun dalam bentuk. Kalau kat sini kita tengok yang berwarna kuning ni. Garis dia dalam keadaan melentang. Ada dua jarak. Okey, dan warna purple pula ni, warna ungu ni adalah untuk garis lari yang menegak. Dan syaratnya semestinya lah bila nak lukis, jarak dia ni kalau kamu nak buat mesti sama. Kalau kata kamu suka 2 cm, yang ni sepanjang ni pun mesti 2 cm. Sama juga yang ni kalau kamu nak lukis 5 cm, jadi jarak yang ni pun kena 5. Bagaimana kita pula garis renjang? Apa maksud garis renjang? Garis renjang ialah garis yang bertemu pada kedudukan bersudut tegak. Okey, kat sini ada situasinya. Mari lihat bingkai di tengah-tengah tingkap ini. Garisnya bersilang pada sudut tegak. Garis ini disebut garis serenjang. Tengok dia ada garisan warna kuning tu. Bila dua garis yang bertemu iaitu secara menegak dan melentang bertemu, dia akan menghasilkan satu kedudukan yang bersudut tegak, maka garisan itu disebut garis serenjang. Ini contoh pertama kat sini. Okay, selain daripada tu, ada juga contoh kepada arah mata angin. Kat sini tengok ada pertemuan dua garis yang menegak dan juga melentang. Jadi kat sini syarat dia kena bersudut tegak. Membuktikan kat sini dia ada lambang ni, sudut tegak ni kamu dah baca title jenis-jenis sudut. Ni membuktikan bahawa ini pun garis serenjang. Okey, jadi contoh kedua pula, ketiga gambar muka jam. Okey, kat sini walaupun pada contoh pertama ni dia macam huruf T, contoh kedua pun macam huruf T, tapi contoh ketiga ni dia macam huruf F. Walaupun dia macam huruf F, dia masih juga sebagai garis serenjang kerana dia ada dua garis yang bertemu dan pada kedudukan sudut tegak. Sini sudut tegak. Jadi kalau kat sini kamu nampak kesimpulannya dia boleh macam huruf E boleh, macam huruf F pun boleh. Garis serenjang ni kan. Kemudian ada satu contoh pada bingkai gambar. Kat sini kamu tengok ada gambar yang tanda ni. Nampak tanda kat sini. Ini menunjukkan dia bersudut tegak. Jadi garis yang menegak ni bertemu garis yang melentang ni menjadi garis serenjang. Selain pada sudut tegak ini, dia ada lagi 3 lagi tambahan sudut tegak. Jadi, kat sini kita akan jumpa lagi 3 lagi pasangan tambahan untuk garis serenjang.
Okey, ni contoh garis renjang. Dia ada 2 garis, ada sudut tegak. Ingat ciri dia ada 2 garis yang bertemu pada sudut tegak. Okey, ni tadi macam huruf L. Macam ni macam huruf T. Jadi kesimpulan dia garis renjang ni boleh ada seperti huruf L ataupun huruf T besar ataupun T kecil. Okey, mari kita kenal pasti. Gambar rajah P ni, adakah ia merupakan garisan serenjang ataupun selari? Okay, kalau sini dia tengok dia punya ciri utama lah, kita nampak dia ada 2 garis bertemu. Jadi semestinya bukan garis selari. Garis selari tak bertemu. Jadi kita kena pasti adakah dia garis serenjang. Kita tengok sini, garis yang bertemu ni, kalau kita gunakan sudut putih, guna putih sukat, semestinya lah dia adalah sudut tegak. Sebut dia corok L ni. Jadi P ni merupakan garis serenjang. Q pula. Okay, Q tak bertemu. Jadi dia bukan garis serenjang. Dia masuk dalam ciri garis lari. Tapi adakah dia garis lari? Garis lari kita kena ingat dia ada 2 garis yang berada pada jarak yang sama. Kalau kita tengok gambar garis Q ni, jarak dia tak sama sebab awal dia besar jarak dia. Kan? Kemudian dia lama-lama dia perlahan mengecil. Jadi Q ni bukan garis serenjang dan juga bukan garis selari. Okay, A pula. A dia bertemu. Jadi dia adalah golongan garis renjang. Tapi kita kena semak. Adakah dia garis renjang? Syarat dia bertemu pada kedudukan sudut tegak iaitu 90 darjah. Kita tengok kat sini. A ni bukan sudut tegak. Sebab sudut tegak dia sama ada huruf T ataupun huruf L. Jadi A ni bukan merupakan garis renjang ataupun garis selari. S pula. S, dia ada 2 garis yang tidak temu. Jadi dia dalam golongan garis lari. Tapi kita kena semak adakah jarak dia sama. Kita tengok kat sini. Kita boleh guna pembaris. Kita boleh sukat ataupun ukur. Jarak dia ni sama. Daripada hujung hingga ke akhir. Jadi ini membuktikan bahawa S tu merupakan garis lari. Okay, kat sini ada contoh. Yang mana garis renjang, yang mana garis lari dan yang bukan. Okay, kat sini ada sebuah segi empat sama yang mana setiap bucuk ataupun penjurunya dilabel dengan A, B, C dan D. Okay, soalan pertama, garis renjang dengan AB ialah, okay, kita kena tahu dulu apa maksud serenjang. Ingat balik, garis renjang ialah garis yang bertemu pada kedudukan bersudut tegak. Jadi sebelum nak jawab, kita tengok dulu mana kedudukan garis AB. Sini tengok A dan juga B. Jadi garis dia ialah antara A ke B ni sambungan dia. Jadi dia nak yang bertemu. Mesti bertemu. Jadi kat sini kalau bertemu yang adalah garis B dan C dan juga AD. Jadi kat sini ada dah 2 garisan. Dan syarat kedua mesti bersudut tegak iaitu 90 darjah. Semestinya lah segi 4 sama ni sudut dalaman dia bersudut tegak iaitu 90 darjah. Jadi untuk soalan ni akan ada 2 jawapan iaitu garis BC dan juga garis AD berserenjang dengan garis AB. Soalan seterusnya pula, garis yang serenjang dengan BC. Okay, jadi kita kena pasti dulu di mana kedudukan BC. BC, ini garis dia. Mesti tengok yang bertemu. Yang bertemu sini ialah AB dan juga CD. Dan syarat dia mestilah bersudut tegak. Jadi kat sini sama yang tadi juga jawapan dia ada 2 iaitu garis AB dan garis CD berserenjang dengan BC. Okay, sekarang kita nak cari pula jawapan untuk garis lari pula. Kita kena pasti garis lari. Okay. Garis lari ialah 2 garis yang bertentangan mempunyai jarak yang sama tidak bertemu. Ini yang tidak bertemu pula. Dia bertentangan. Jadi tengok AB di mana. Kita tengok kat sini. AB. AB. Jarak dia. Yang mesti jarak dia bertentangan. Kalau bertentangan kat sini, mesti yang di hadapan dia. Iaitu garis CD. Jadi jarak dia sama. Semestinya jarak yang sama lah. Sebab dia adalah segi 4 sama. Setiap sisi dia sama panjang.
Jadi jawapan kamu akan jadi garis CD. Untuk garis lari hanya ada satu jawapan dekat sini. Okey. Garis lari dengan BC pula. Kali ni BC. Kita kena pasti dulu kedudukan BC di mana. Okay, BC. Garis dia di sini. Mesti bertentangan. Kita tengok yang bertentangan lah. Pertentangan dekat sini adalah garis AD. Jarak mesti sama. Sebab segi part sama kan. Jadi jawapan kamu akan dapat ialah garis AD. Okay, jadi kat sini kamu akan telah pelajari dua jenis garis, iaitu garis renjang dan garis lari. Jadi, biasa kalau tak faham, ulang semula hingga kamu faham. Dan selamat mencuba. Okay, bye.